Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan dan ma'rifat yang Allah kurniakan kepada kita. Tidak putus-putus, tidak henti-henti. Dia menyuluh sekalian alam ini untuk memberitahu yang nyata hanya dirinya. Sedangkan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada itu sebenarnya binasa. Tetapi yang tetap kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tetap kekal adalah Allah sentiasa sejak azali abadi, awal wal akhir wal zahir wal batinu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mentajalikan, menzahirkan dirinya. Tak ada lain. Semuanya adalah cerita-ceritanya dan juga semuanya adalah daripada skrip-skripnya. Semuanya menggunakan kekuatan kudrat dan kehendaknya. Semua sekali, apa pun tak ada yang dapat mengatakan dia yang melakukan. Melainkan orang-orang yang tidak mengenal diri ataupun tidak mengenal Allah yang akan mengatakan bahawa dia ada sesuatu bersama. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, bukan dua. Mengakui kita ada juga kuasa itu juga tidak mengesakan Allah. Itu tidak sempurna. Walaupun kita sendiri mengatakan kita ada mengambil bahagian, maka itu tetap juga kita tidak mencapai keadaan sebenar, iaitu kita diutus, kita ditajalikan oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah. Tak lain, kerja kita adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar, dengan sebanyak-banyaknya, hingga kan hilang keakuan-keakuan diri kita. Benar-benar kita memahaminya. Sekiranya kita hanya sekadar menyebut, banyak kita lihat sekarang manusia-manusia hanya banyak menyebut nama Allah. Bukan tak boleh, tapi kita sebut tu kita tak bergetar hati kita. Sedangkan orang yang mukmin, orang yang para rasul, para nabi, wali Allah, arif billah, disebutkan nama Allah bergetar, rindu dan takut kepada Allah SWT. Kita tidak. Kita menyebut dan kita biarkan lama-lama diri kita. Kita tak rasa syok dengan Allah, kita tahu. Kita lebih syok daripada selain daripada Allah. Allah tahu. Kita berada di dalam keadaan innal insana lafil khusr. Sebab kita tak mengesahkan Allah. Sebab kita tak kenal apa itu mengesahkan Allah. Ataupun kita belajar mengenal Allah, mengenal diri, tapi kita tak selesaikan. Kita masih ada sikit dalam diri kita ada keraguan lagi. Kita masih lagi nak rasa dalam diri kita ada lagi kepunyaan kita lagi. Ada lagi hak-hak kita lagi. Sedangkan yang ada hanya hak Allah, tapi kita masih lagi di dalam keadaan kita menafikan yang ada wujud dan semua ni hak Allah, tapi di samping tu kita nak ada sikit lagi, ada sesuatu yang kita nak rasa ada hak kita. Maka kita tak akan dapat kemanisan. Tetap masih dalam keadaan kita ni, dalam keadaan tidak sempurna, masih lagi dalam keadaan mensekutukan Allah. Dalam keadaan kita munafik, menipu lagi. Tak boleh, dalam jiwa kita tak boleh ada sikit pun perasaan kita pun memiliki. Tak boleh.
Maka itulah menjadi penyebabnya kita dengan Allah, disebutkan nama Allah masih lagi tak berasa kenikmatan yang sebenar. Masih rugi kita ni. Ya, sebab kita tak mengesahkan Allah betul-betul. Nak mengesahkan Allah betul-betul kena belajar, mengaji, jumpa arif billah. Ya, sampai kita dibagi betul-betul, kita faham betul-betul hidup ni mengesahkan Allah 24 jam. Ya, bukan sekadar kita mengetahui. Oh, ni tinggi sangatlah si Haji cerita ni apa ni. Tak betul lah ni. Kita buat daripada bawah lah. Ya. Kalau saya tak ceritakan ni, sampai bila, sampai mati pun tak dapat juga. Zaman Nabi tu ada. Bukan sebabnya kita punya pelajaran ni tinggi. Tetapi mereka ni sumum bukmum hum yum fahum layat. Mereka ni buta, tuli, tak mau memahami. Allah tutup lagi sumum bukmum, dia tutup lagi. Sebab penyakit ni adalah penyakit tu dia nak merasakan kepuasan, iaitu dia boleh. Mana boleh? Itu menunjukkan bahawa kepuasan diri itu keakuan diri tu. Kita buangkan semua tu, barulah kepuasannya sebenar. Dia mengesahkan dirinya. Dia mengatur kita, bukan kita mengatur kita. Kita mengaku kita mengatur, sebenarnya yang ngatur dia. Kita menutupi dengan kita nampak dah kekuasaan Allah. Kita tutup mata kita. Summun bukmun hum yunfahum layat. Mereka takkan fahamnya sebab mereka tu tutup, Allah Ta'ala kata. Maka Allah tutup kan lagi. Dia berpenyakit hatinya. Allah bagi lagi penyakit hati dia biar dia bertambah jauh. Lepas tu kita tak boleh nak salahkan Allah sebab Allah dah sentiasa menyuluh, memberikan pengetahuan kepada kita. Pandai kita nak berolah-olah dengan Allah. Pandai kita nak menjawab-jawab dengan Allah. Ya Allah. Sebabnya punca tu lah tadi. Keakuan diri kita rasa. Sedangkan keimanan kita adalah kita percaya betul-betul Allah lah yang mengontrol, menyusun semua hidup kita ni semua. Rezeki kita semua diatur. Di samping tu ada pula kita nak rasa kita pun boleh juga. Itu jadi masalah tu. Ya, ubahlah. Kalau kita berpendidikan begitu, maka diri kita masih berada di dalam keadaan iaitu kerugian lagi. Rugi yang amat sangat. Tak ada yang lebih rugi lagi bila masa-masa saat kita habiskan dengan membuat pengakuan diri. Mengaku dengan pengakuan diri. Ya. Jadi tujuan kita belajar menuntut ilmu mengenal diri mengenal Allah ni, ini adalah tuntutan yang pertama yang Allah hendak untuk aku dikenali. Daripada Nur Muhammad lagi Allah jadikan pertama makhluknya untuk aku dikenali. Mengapa kita abaikan, mereka kata ini ilmu baru pula? Bukan. Ini bukan ilmu apa. Ilmu yang paling nombor satu kita kena belajar. Awal-awalnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Awal-awal. Kau kata tadi. Ini tinggi tipulah kata tinggi. Ini awal semua. Kita kena faham lah. Bila faham tu semua baru boleh kita belayar. Baru boleh kita menghadapi kehidupan ni. Sentiasa kita rasakan tapi mata pelajaran kita dah teruk. Mata pelajaran sukatan kita adalah mata pelajaran orang yang berawa nafsu tinggi. Keakuan dia tinggi. Siapa? Yahudi. Manusia yang berkeakuan tinggi Yahudi. Sebab dia tu tentera-tentera pengikut orang kuat Dajjal dan Iblis. Jadi Iblis, Dajjal belum keluar dia orang kata. Tapi perangai-perangai dia tu tadi, ni kuncu-kuncu ni yang lebih kita takuti sebenarnya. Sebab tu. Lepas tu pula dia dah masuk racun-racun Dajjal punya pengikut-pengikut ni. Dajjal tak payah turun dah. Dajjal turun pun dah memang dia tinggal nak memegang tampuk kerajaannya. Sebab kita sendiri dengan tentera dia kita dah tewas. Ikut. Kemarin dulu dah dibagi tahu. Digital tu adalah itu serangan Dajjal. Dia gunakan alat-alat ini untuk supaya manusia mempercayai dan mengikuti sistem digital 24 jam. Hingga nak dilekatkan di badan-badan kita semua jadi robot kita. Jadi kita ni seolah-olah dia rasakan kita ni harus ikut rentak dia 24 jam. Sedikit demi sedikit benda ni dah berlaku sampai sekarang ni dah besar. Dia nak kontrol kita betul-betul 100%. Sekarang dah jadi 90%.
Kita dah dikontrol, hidup kita tak boleh lari dengan ni, tak boleh lari dengan ni, tak boleh hidup, tak ada ni. Kita dah berkeyakinan kepada makhluk dah terlebih sangat dah. Memang tak boleh pun sebenarnya, tapi ni dia bawa kita betul-betul bergantung kepada digital. Hingga nak makan pun kalau tak ada sistem digital ni tadi, Dajjal, kita tak boleh makan. Dia buatnya kita gitu. Semua dia nak kontrol kita. Daripada jarak jauh macam mana pun kita harus pakai sistem digital ni tadi. Ini yang berlaku kalau dia biarkan kita tak tekankan ni tadi. Kita tak nampak ada peperangan yang lebih besar daripada segala peperangan. Peperangan ni kita ingat peperangan bom turun, ini terbakar, meletup apa, bom datang daripada orang kafir. Kita ingat tu peperangan besar. Kita kena tahulah. Nabi SAW pun balik perang yang paling besar, perang Badar. Sahabat tanya, ada perang lebih besar? Ada, perang dalaman, hawa nafsu. Jadi kita ni kenakan kepada peperangan yang akhir zaman, iaitu Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun. Itu kita ingatkan dah cukup dah, 100 tahun ni dah hampir sangat dah ni. Kita ingatkan awal-awal supaya kita jangan lupa bahawa kita ada terus peperangan yang di dalam. Dan yang luar ni tak lama lagi akan. Dan kalau bagi orang yang buta mata dia melihat Allah, dia tak akan nampak peperangan tu dah berlaku lama pada dalam diri dia. Malahan dia dah tewas dah. Lepas tu dia kata dia nunggu Imam Mahdi, dia menunggu, dia nak jadi pengikut Imam Mahdi, dia nak lawan Dajjal. Nak lawan Dajjal macam mana? Awal-awal lagi engkau punya tauhid, kenal diri, kenal Allah, dah gagal lah. Penipu je lah. Pura-pura munafik je lah. Bila jadi nanti jangan harap lah engkau pula yang jadi pengikutnya pula nanti. Sebab kau tak faham istilah yang Nabi bawa, apa yang tersurat, apa yang tersirat daripada perkataan Nabi Muhammad SAW. Quran tu sendiri pun Allah Ta'ala kata ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Jadi siapa yang nak jelaskan ni? Melainkan orang yang para rasul, orang arif billah, wali Allah yang boleh jelaskan. Kalau kita sekadar baca luar Quran, baca hadis kat luar, kita tak faham yang tersirat, tak faham lah kita peperangan berlaku dalam diri kita, tak laku. Manusia dah banyak rosak, Dajjal tak ada, kita pula malahan mengikuti sistem Dajjal. Jadi kita baca Quran. Quran tu adalah penyembuh segala penyakit hati, kenal diri, kenal Allah, penyakit. Itu nak dibetulkan dengan Quran. Tapi kita tak betul juga, baca je. Baca je. Makna tak faham. Makna, memaknai. Supaya jadi kita dapat amalkan. Dapat amalkan jadi harif billah lah kita. Sekarang kita hanya membaca, tak memaknai. Tafsir tu bukan memaknai. Tafsir tu atau menjelaskan maksud dia. Memaknai itu harus diamaliakan, diakhlakkan ayat tu dalam kehidupan. Kalau kata la ilaha illallah, betul-betul kena hilangkan. Tak ada keakuan diri. Tak selesai. Kita hanya sebut je. Beratus-ribu kali, beribu kali. Tapi masih lagi kita berada di dalam keadaan kejahilan. Berada di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah Nabi Isa AS. Nabi Isa ni tadi dia bila digoda oleh iblis, kan? Dia nak orang kata nak dihukum lah. Jadi iblis ni kata, sekarang ni engkau bersyahadat lah. Disuruh bersyahadat. Bersyahadat macam mana? Ya, Nabi Isa kata, ya engkau mengucap 2 kalimah syahadat lah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kata nak macam mana aku nak sebut? Nabi Isa kata, aku dah memang memegangnya. Aku dah memang mengamaliakan tiada keakuan diriku. Memaknai la ilaha illallah. Engkau nak suruh aku sebut buat apa? Nampak dalam cerita ni. Iblis pun boleh goda lagi pada orang yang membaca la ilaha illallah. Iblis boleh goda lagi. Dia kata, dia suruh baca lagi. Jadi kita membaca tu atas suruhan iblis ke ataupun kita faham bahawa kita ni tak Nabi Isa dia jawab bagus. Kenapa kau nak suruh aku baca? Sedangkan aku dah amalia, aku memang tak ada pun. Yang ada hanya Allah, kau nak suruh sebut buat apa? Dan bila aku sebut nanti, aku sebut atas dasar engkau suruh. Bukannya aku hanya faham. Nampak? Jadi kita ni kena faham lah. Jangan buat-buat tak faham hidup ni. Lagi lama lagi hidup lah, patutnya kita bertambah kekusyukan dengan Allah. Kita bertambah ada rasa ketakwaan kita kepada Allah. Bertambah lagi kita rasa
kita menghadapi kehidupan ni dengan mengesakan Allah, membuangkan keakuan-keakuan diri. Kita tetap teguhkan hati kita terus untuk mengesakan Allah, bersemangat lagi, bertambah lagi nikmatnya kita mengesakan Allah tu ke depan kita hingga kita tinggalkan. Kita meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Kita tinggalkan dunia keseronokan, tinggalkan semua ni kita tinggalkan semata-mata kerana Allah sebelum kita meninggal. Sebelum kita mati. Itu orang yang bijak. Kata orang wali Allah Arif Billah, kata orang yang bijak ni salah satunya adalah dia meninggalkan dunia sebelum tinggi dia meninggal dunia. Dia meninggalkan dunia, masih hidup lagi dia meninggalkan dunia. Apa tu? Hati dia tak tertarik pada dunia. Dunia ni tak masuk dalam hati dia. Bukan tak ambil dunia. Dunia ni jambatan menuju akhirat, menuju Allah Ta'ala, berada dalam keadaan mengesakan Allah. Tapi orang yang begini maksudnya adalah dia sentiasa mengesakan Allah. Tubuhnya di bumi, hatinya sentiasa mengesakan Allah, qalbunnya bahagia dengan Allah. Dia dah matikan maknawiyah, matikan semuanya, tak ada. Yang ada hanya hidupan Allah. Mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Itu bagi dia manis hidupnya. Dia tak mahu yang lain, nampak lain tu lebih besar daripada kehidupan yang lain. Kita perhatikan, kita harus jumpa orang begitu. Dia namanya. Baru kita nampak bahawa sini benar-benar orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Inilah orang benar-benar yang mana ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang dalam hatinya dia tak mau imbalan apa-apa pun dia berbuat. Dia tak percaya semua pun. Dia hanya percaya Allah dan Rasul betul-betul. Dia berbuat ni kerana Allah dan Rasul. Dia tak peduli dah. Siapa nak sokong ke tak sokong ni dia tak peduli. Dia tahu Allah dan Rasul dah cukup baginya dah. Dia tak perlu perkataan dia untuk orang menyokong dia ke, tak perlu dah. Dia cukup apa yang dia cakap ni cukup. Allah saja yang akan hidupkan hati-hati orang yang mendengar tu, bukan dia. Sebab dia tak ada apa yang dia nakkan. Dia bukan nak ramainya jemaah-jemaah. Dia tak fikir tu semua lah. Dia fikir dia sampaikan. Jadi orang yang beruntung tu adalah orang yang dengar sampaian tu tadi yang hak, maka orang itu akan membantu. Kalau betul-betul. Tapi dia tak mengharapkan, dia harapan dia adalah Allah dan Rasulullah SAW. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Dia serahkan semua harta dia semua. Kita susah. Dah serah ambil balik. Dah janji engkar. Macam mana diri kita nak betul-betul dengan Allah? Perbaikilah diri kita ni tadi. Tengok dalam diri kita apa yang kita dah kerjakan. Mengapa kita ni dengan Allah tu tak rasa manis, tak rasa. Kenapa? Sebab ada sesuatu sifat-sifat yang mazmumah masih berlegar. Walau satu pun tak boleh. Tak boleh, masih disebut lagi ada kebatilan. Disebabkan nila setitik, susu sebelanga tu rosak. Tak boleh. Dengan Allah ni lagi tak boleh langsung. Kosong betul-betul. Dia je betul-betul. Tak boleh ada. Ada sikit lain Allah Ta'ala tak mahu. Itu tadi. Jadi betul-betul lah kita clearkan istighfar, betul-betul menyesali perbuatan kita ni. Banyak ada lagi yang kita tak menyesalkan. Dan masih lagi kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan. Merasakan lagi ada rasa keakuan diri kita lagi. Masih ada lagi rasa keakuan tu menyebabkan kita berkeinginan selain Allah. Kita rasa harta benda kita masih kepunyaan kita lagi. Masih lagi ada. Ya, ini memang realiti ni memang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita tak buang, memang tak dapat. Ya. Jadi saya dah buang. Kita semua kena buang. Kalau masih lagi kita sebut nama Allah, susah nak dapat rasa manis, tengok lagi dalam diri kita. Masih ada lagi yang kita tak buang. Masih ada lagi kita sembunyikan, tak jujur dalam hidup kita. Allah tahu tapi kita biarkan kita kata. Jadi buanglah. Kalau nak dapat betul kemanisan dengan Allah, kita belajar pun tinggi mana, hebat macam mana pun, berapa banyak pun PhD kita, berapa banyak pun harta, berapa banyak pun amalan kita, tapi masih lagi ada lagi rasa keakuan kepunyaan kita rasakan dalam hati kita, maka kita tak akan mencapai pintu darjat orang yang benar-benar salihin.
kita tak akan dapat pintu. Kita akan tak dapat nikmat yang sebenar-benar di sisi Allah. Yang mana tidak ada nikmat yang lebih besar lagi, melainkan nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita, mudah-mudahan kita memperolehinya sebelum wafat. Ini dipanggilkan kalau dah dapat, maka kita dah mendapatkan bihusnil khatimah, kematian yang baik. Tapi kalau kita belum dapat, mana kita kena berusaha, bermohon kepada Allah, jumpa para arifin billah, guru mursyid yang arif, supaya kita dapat dipecahkan, dibukakan kepada kita, ditunjukkan skill-skill dia tadi. Maradona tadi kalau main bola tak ada guru latih yang menunjukkan skillnya. Dia sepak bola daripada umur 7 tahun sampai umur 30 tahun sama je. Tak jadilah dia pemain untuk wakil negeri dia pun, apa kampung dia pun tak boleh. Tapi dia rajin jumpa jurulatih, dia apa hari-hari latihan kan, naik daripada pemain daripada sendirian naik kepada pemain wakil daripada kampung dia. Daripada kampung naik kepada, dia tekun lagi naik kepada negeri. Negeri naik kepada international, negara dia sendiri. Negara sampai top 1 dunia dia paling hebat, Maradona. Tapi tengok perjalanan macam mana yang Allah berikan kekuatan kepada dia untuk dia mencapai itu semuanya dari Allah tu tadi. Dari Allah tu tadi. Memberikan kudrat, memberikan semangat, memberikan ilmu. Jumpa dengan jurulatih ni, pembimbing-pembimbing ni tadi. Ibarat kita gitu juga. Rasulullah SAW tu pembimbing bagi para sahabat dan kaum di waktu ni. Jadi itulah pembimbing rohaninya. Jadi kita di zaman kita, Rasulullah kata ada pemimpin-pemimpin rohani itu. Maka siapa yang tidak ketahui, tidak ada jumpa, maka matinya seperti kafir jahiliyah. Jadi kita tak nak lah. Kita nak sama-sama jadi hamba Allah yang benar-benar insan kamil, umur kamil. Iaitu lenyap, tak ada rasa keakuan diri. Insan kamil tu. Sempurna. Jadi inilah tujuan kita. Sampaikan. Tak ada lain yang perlu kita sampaikan lebih mustahak daripada ini. Kerana kita bukan nak menunggu Imam Mahdi dan mengatakan mana Imam Mahdi tak turun, mana kata apa jadi peperangan. Bukan kita soalkan itu. Kita menyoalkan tadi Nabi punya pesanan, selalulah ucapkan benda ni pasal kita duduk di akhir zaman. Jadi kalau kita sebut dia tak jadi, tak apa. Sebab apa? Kita mengingatkan peperangan tu dah berlaku. Imam Mahdi tu yang kat dalam tu yang harus kita kenal. Dajjal tu Dajjal yang kat dalam kita kena kenal. Ada tersurat, ada tersirat, Nabi kata. Yang tersirat tu tadi, kalau kita tak kenal Imam Mahdi, maknanya itulah tadi kita tak kenal diri. Kena kenal kat dalam diri kita tu tadi. Baru kita tahu ada peperangan. Siapa dia? Dajjal ni lah nak akan merosakkan kita supaya jangan mengesahkan Allah. Jadi kalau kita nak tunggu yang tersurat yang berlaku tu, kita tak nampak lagi yang kat dalam tu dah berlaku. Itu yang tadi jadi rosak kita ni tadi. Rasulullah suruh ingatkan itu, ingatkan. Kalau balik perang Badar, Nabi ingatkan ada perang lagi berat. Sahabat tanya, apa dia? Itulah perang hawa nafsu tu lebih berat daripada Dajjal turun, daripada Iblis datang goda. Dia lebih berat lagi peperangan tu, hawa nafsu. Ini yang kita harus faham. Jangan kita goncang, jangan kita berubah. Kita kena pegang betul-betul benda ni. Imam Mahdi ni dah ada, kita dah faham. Yang tersiratnya dalam diri kita, kita dah kenal. Dia ni Imam Mahdi tak lain, dia bawa adalah nak mengesahkan Allah juga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nak mengajar kita supaya kita kenal, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita tahu. Kita pun kena buat watak begitu. Nanti kalau tersurat tu datang, nanti kita akan jadi pengikut dia. Tapi sekarang ni sendiri kita tak kenal yang tersirat kat dalam Imam Mahdi tu, apa ciri-ciri dia, apa yang perlu kita buat sebelum dia datang terzahir. Yang dalaman dulu kita kena kuatkan. Ini kita peringatkan. Disuruh ulang-ulang supaya kita ni mudah lupa. Aman macam ni, tak ada bom, tak ada apa pun, kita rasa macam tak ada peperangan. La haula wala quwwata. Sedangkan peperangan hawa nafsu ni, selagi kita tak mengesahkan Allah, selagi kita tak kenal diri, kenal Allah, kita dah kalah dah. Tak payah tunggu perang yang luar ni. Dalam pun dah kalah. Dan kalau jadi perang luar lagi hancur lah. Dalam kita pun tak faham apa tu mengesahkan Allah.
La ilaha illallah pun kita tak faham, masih mensyirikkan Allah, sekutukan Allah. Lepas tu kita tak mengaku pula tu. Lepas tu kita buta pula tu. Kita buat tak tahu. Kita salah orang kafir ni, salah orang kafir ni. Padahal diri kita sendiri kita buta. Kita tak faham, tak memahami. Kena ubahlah perangai kita ni. Jangan dibiarkan. Pegang betul-betul kukuh. Jangan berubah lagi. Orang munafik ni sifat dia merubah-berubah. Muzabzabina baina zalik. Sebelah kaki di darat, sebelah kaki di lah. Dia duduk tengah-tengah. Tak kanan ke tak, laut ke tak, ke darat pun tak. Itu sifat orang munafik ni. Berubah-ubah. Orang mukmin dia terus je jalan. Terus mengesahkan Allah. Dia yakin terus lah. Selamat tinggal dunia, dia terus menuju Allah sentiasa mengesahkan. Munafik ni kejap boleh ke? Ya ke? Ya ke tak? Dah mula. Dia dah mula dah. Datang sikit orang cocok sikit. Datang dia cocok sikit. Bagi harta sikit, bagi ni kefahaman salah ni sikit. Dah dia tengok ramai pula. Dia tengok dengan si Haji ni sikit, tak ada pengikut dia ramai. Tak usah ikut lah. Kita nak cari pengikut yang ramai, baru kita ikut. Lah, Allah bukan suruh pandang situ. Allah pandang kebenaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah suruh ikut orang yang dalam diri dia tak ada apa-apa keinginan pun. Dia hanya ingin adalah Allah saja. Dan sayang kita, ajak kita untuk mengesahkan Allah. Ni. Kita dengar ni, tapi kita masih lagi tak yakin. Kenapa? Kenapa tak yakin? Sebab kita berbelah bagi. Kita rasa, nanti aku tinggalkan dunia. Datang apa tu, hawa nafsu bisik. Engkau nanti siapa nak makan anak bini kau, siapa nak bagi makan kau, engkau sikut si Hajiz ni, engkau nanti. Macam-macam lah dia cakap nanti. Supaya melemahkan kita. Untuk nak ni tadi. Nak berjuang di jalan Allah bersama Allah dan Rasul. Lebih kita cintai lagi yang lain daripada Allah. Mulut kita kata cinta Allah Rasul, tapi penipu Allah Ta'ala kata. Kazib. Penipu. Sebab dalam kehidupan kau tidak jujur. Kau ingat Allah tak tahu ke? Kau anggap tu Allah tu standard berapa dalam hidup kau? Kau boleh tipu-tipu Allah Ta'ala. Dalam solat pun menipu-nipu, munafik dengan Allah Ta'ala. Tak khusyuk pun mengaku khusyuk, buat khusyuk. Tapi dalam hati tak faham khusyuk tu apa. Ya? Apa tu mengaku hebat. Datanglah penyakit yang lain. Bila satu aja kau menipu Allah, bila penyakit lain akan datang. Penyakit-penyakit buruk lain. Sombong datang, riak datang, tamak datang, cinta dunia datang. Takut mati pun datang. Tak tenteram lah. Tapi kau sembunyikan. Allah tahu. Satu je kau masalah dengan Allah Ta'ala. Iaitu kau tak kenal Allah. Sikit je. Menyambung-nyambung penyakit tu. Ibarat dia, itu setandan pisang busuk kau biarkan. Habis kau biar rosak dah. Dah satu pun yang elok tak ada. Lepas tu kau kelang kabut. Buat pura-pura. Kata tak ada jalan lain dah. Menipu, tidak jujur, janganlah, sudahlah tu. Dengan Allah janganlah, jujur dengan Allah. Untung kita jujur dengan Allah. Sebab Allah ni tidak boleh ditipu. Sebab kalau dengan malaikat kau bolehlah tipu lagi. Tapi kalau dengan Allah tak boleh. Tak boleh. Kau solat tak khusyuk, Allah tahu. Memang orang lain kau boleh tipu. Nampak muka khusyuk Pak Imam ni. Bukan imam sini lah, dunia lain lah. Main khusyuk dia. Angkat lagi, usolli lagi. Usollilah Allah. Dah usolli tu jahanam lah. Tak payahlah solat tu dia kira dah. Fawailul lil, dah termasuk orang yang lalai dalam solat. Allah tahu kau solat dalam keadaan tu kau biarkan. Kau tak mau mengaji, baik-baik kau pakai engkau yang sembah Allah. Engkau masih duduk dalam syariat, kau tak amalkan tarikat, hakikat, makrifat. Macam mana kau nak faham? Kau sebutkan durian, mana kau nak dapat khusyuk rasa durian tu? Tanpa kau gunakan tarikat, hakikat, makrifat. Allah ada suruh berbuat gitu. Tak boleh ditinggal. Itu dia pasal lah saya cakap tadi. Allah pun suruh kita kenal dia dulu. Jangan ibadah dulu. Allah pun suruh kenal dia dulu. Salah je kau tak mau sahut panggilan Allah. Kau nak beramal dulu supaya dapat naik keakuan diri. Tapi kalau kau kenal Allah dulu, Allah suruh kenal dulu, kau kenal. Jadi kau beramal tu tadi kau tak merasa kau yang beramal. Baru betul. Baru kau dapat kemanisan
mengesakan Allah, tak ada rasa keakuan diri. Bilanya nak ubah ni? Bilanya? Ramai memang sekarang 95%. Tu. Yang berkeadaan tak kenal Allah tapi mengaku, menyebut nama Allah, dia kata dia kenal. Kita tahulah Allah bagi pengetahuan. Kita pun belajar dulu mengenal. Kita tahu kalau orang tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kita tahu. Tapi Allah suruh sembunyikan. Bukan tujuan kita cari aib orang. Kita tujuan cari kasih sayang. Macam mana nak tarik dia supaya siang malam, pagi petang, malam lagi kita buat lagi. Macam berdoa lagi, ya Allah, kekuatan nur tadi suruh tariklah dia, ya Allah. Jadi kehidupan kita nak menarik mereka semua ke jalan nak sama-sama ilahun wahid. Seperti mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat buat, dan para wali Allah menyambung buat. Ya, memang dianggap asing lah, memang pelik lah. Tak apa. Yang penting kita ada Allah. Bersyukur kita ada Allah SWT. Kita bukan beramal untuk manusia, tapi beramal kerana Allah yang suruh. Tarik. Jadi kita akan teruskan juga tarik. Walau kita seorang-seorang, kita tetap ada Allah. Allah yang bagi kekuatan pada kita. Walau semua tak nak pun tak apa. Yang penting jangan sampai kita tak nak. Kita terus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau satu dunia ni tak nak mengesakan Allah, kita minta kita terus mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak ramai, kita betul-betul nakkan Allah. Bila Allah dah ada, makna kita dah kuat dah. Kalau ramai tapi tak ada Allah, tak kuat kita. Itu kita berpegang pada situ. Kita dah diajar oleh Allah, oleh guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, semuanya betul-betul berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mengharapkan kepada makhluk. Banyak bagi ustaz-ustaz yang dengar yang ni, tapi semuanya Allah tak bagi bersama kita. Tak apa kita cakap. Sebab yang penting kita dengan Allah. Mereka tak nak ke apa, itu urusan lain. Dia jawab sendiri. Kita sentiasa ajakkan, malam minta lagi pada Allah untuk tarik dia menuju kepada Allah, mengesakan Allah, kenal kepada Allah. Kita sentiasa buat. Kita punya skrip dia Allah Ta'ala suruh gitu. Kita buat dia skrip kita. Kita yang lain itu terserah. Ya, kita bersungguh-sungguh di situ. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Saya minta pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif memberikan kupasan pecahan lagi. Mari anak-anak sekalian, kita berzikir sekejap. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadiran. Ni petang-petang asar ni teringat dahulu last time kuliah asar sebelum kita dapat anjurkan kuliah asar begini, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu. Madrasah Haji Taib ni penuh orang. Melimpah sampai ada orang meniaga-meniaga kat luar. Iaitu masa itu, zaman itu Anas pun tak lahir lagi. Anas tak lahir lagi. Iaitu awak punya maktuk Ustazah Fauziah Sani. Melimpah ni sampai luar-luar, sampai orang meniaga semua kat bawah. Meniaga ada gerai-gerai kecil kat bawah. Dipenuhi dengan kelas muslimat di sini ni. Orang begitu ramai. Begitu ramai madrasah ni. Waktu ni macam inilah. Waktu asar. Jadi macam manakah masa tu
teringat lagi macam mana, apakah kelebihan almarhumah bonda kami ni. Kelebihan dia ialah pada kasih sayang dia. Kasih sayang dia. Dia kalau dia bercakap, setiap insan yang hadir bagaikan ditatang. Bagaikan ditatang. Ditatang. Sehinggalah Datin Fatini Yaakob, penulis kitab Natrah, berkata, mak kamu datang ke Perlis ini mengajarkan kasih sayang kepada wanita-wanita Perlis. Yang makcik tengok wanita-wanita pada zaman ini kering daripada kasih sayang. Jadi mak kamu mengajarkan kasih sayang melalui kuliah-kuliah dia. Siapa yang hadir dalam majlis itu balik dengan dada yang penuh. Maksud penuh tu puas. Ini sejarah sedikitlah tentang siapakah kamu punya nenek ataupun Mak Tok Fauziah, yang mungkin Nabi tak sempat cerita ke ataupun dah cerita, tapi bila ada majlis, penceritaan tu lain berbanding dengan di luar majlis. Di dalam majlis ini kadang-kadang terkeluar cerita-cerita yang kita pun tak teringat nak cerita kalau dianya di luar majlis. Kenapakah kamu anak-anak para santri sekalian kena tahu sejarah? Kerana itulah Ahli Sunnah wal Jamaah mengecualikan kubur ulama, kubur tokoh yang berjasa harus ataupun boleh dilainkan daripada kubur orang awam. Contoh, diletakkan pagar, contoh diletakkan batu nisan yang lebih besar. Anas, contoh diletakkan batu nisan yang lebih besar. Contoh dinaikkan sedikit dengan apa kita panggil? Kepuk. Faham Anas? Kerana mereka ini menghidupkan ruh. Mereka punya ruh yang menghidupkan jiwa-jiwa yang lain. Oleh kerana itu, pada pandangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, harus ni maksud dia boleh. Kalau nak dibezakan dengan kubur-kubur yang lain, kerana indama dzikrus salihin tatanazzalur rahmah, ketika mana kita mengingati atau memikirkan orang soleh, menyebut nama-nama mereka, turunnya rahmat dan berkat. Kerana menziarahi maqam awliya atau salihin dapat menghidupkan ruh, kerana mereka itu walaupun sudah meninggal, sejarah mereka itu hidup. Jadi Ustazah Fauziah Sani ini, kalau YouTube search Ustaz Samsuri, dia cerita ketika mana guru-guru dia, dalam banyak-banyak guru dia mengaji, dia paling ingat sekali ustazah dia ni, Ustazah Fauziah Sani, nenek kamu. Kerana Ustaz Samsuri kata, apabila dia bercakap menggunakan hati, pakai hati. Bila bercakap pakai hati, dia macam panah. Macam panah. Zup, zup, zup. Balik rasa puas. Walaupun kena tembak, puas. Dalam satu majlis yang berlaku di rumah Tok Ayah, ada anak-anak murid matin datang kepada kami
Di kala itu Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan hati, entah macam mana boleh terbuka cerita pasal satu penyakit yang pernah tertimpa oleh salah seorang daripada ahli keluarga, iaitu penyakit abses, iaitu sejenis infection yang menyebabkan daging tu boleh jadi berlubang disebabkan nanah. Jadi kita pergi hospital lah, pergi hospital apa semua, pergi hospital dan buatlah apa yang perlu. Namun nak ceritanya di situ tercerita macam mana sumbangan penggunaan habatus sauda. Kita cerita macam mana habatus sauda tu, terima kasih, mempercepatkan penyembuhan. Rupa-rupanya bila balik baru Umi bagi tahu, di kalangan hadirin muslimat, anak-anak murid ketika itu, ada yang kena penyakit abses tu. Penyakit tu sangat sakit, penyakit orang perempuan, breast abscess. Jadi macam manakah boleh kita ni tiba-tiba cakap pasal pengalaman peribadi yang agak sulit didedahkan dalam majlis yang umum. Rupa-rupanya salah seorang daripada muslimat yang hadir ketika itu sedang menahan sakit, menderita breast abscess. Jadi terus dia menghubungi Allah yarhamah isteri saya dan bertanyakan di mana boleh dapat habatus sauda selain daripada penggunaan ubat hospital lah. Ubat hospital pun pakai juga, buat apa yang perlu doktor sarankan, semua kita semua buat. Tapi habatus sauda ni sebagai penambahan. Nak ceritanya di sini, ittaqu firasatal mu'minin. Firasat orang beriman ni bertakwalah. Kerana kita sekarang ini berhadapan dengan kelemasan. Umat pada hari ini berhadapan dengan kelemasan. Lemas dalam bidang politik huru-hara, lemas dalam bidang ekonomi, terdesak, bunuh diri, lemas dalam bidang akidah, murtad, lemas dalam bidang sosial, rogol, zina, arak berleluasa, lemas dalam bidang kemanusiaan, jiran-jiran susah dibiarkan lapar, adik-beradik susah dibiarkan. La haula wala quwata illa billah. Itu yang berlaku, kelemasan. Itu saya guna istilah kelemasan. Oleh kerana itu, pada akhir zaman ini terutamanya, Allah berikan kita alat, iaitu hati. Yang hendaklah hati itu dipakai kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi. Dan hati ini, Allahumma salli ala Muhammad, memerlukan mursyid. Hati memerlukan mursyid. Cari mursyid yang mencari mursyid, bukan mursyid yang menyendiri.
Kalau mursyid yang menyendiri itu, dia belum jadi mursyid lagi. Dia tak boleh pimpin orang lagi. Cari mursyid yang keluar, mencari mursyid yang lain. Sebagaimana para nabi berjalan, jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Abi pernah berjalan, jumpa dengan seorang mursyid yang bernama Walid Al-Malik. Walid Al-Malik. Walid Al-Malik ni berpesan, di antaranya yang ingat, kita dakwah tu biar mencapah. Kita bukan mencari kekitaan. Dakwah kita bukan kekitaan, mencari pengikut, tidak. Tetapi menghidupkan hati-hati yang mati. Walaupun orang itu mendengar short daripada YouTube, mendengar klip daripada TikTok, mendengar potongan-potongan perkataan kita, tetapi potongan-potongan perkataan itu mampu menghidupkan hati yang mati, mampu mengalirkan air mata. Barakahnya mengaji dengan Walid Al-Malik ni, mendapat ketenangan. Tenang itulah yang kita cari. Barakahnya mengaji dengan Walid Al-Malik ni, bila kita baca buku dia, ambil sanad. Buku Allah, Syariat dan Hakikat yang menceritakan tentang sifat 20. Nipis je buku ni, nipis je. Tapi kena mengaku kalah. 4 tahun mengaji di Al-Azhar tentang sifat 20, tak faham-faham. Tapi bila ambil sanad, cium tangan, terima ijazah buku tu daripada anak murid dia, Abi Dasuki, Abi Razi, Abi Razali, kita baca sendiri buku tu, tapi Allah bagi kefahaman yang deras, sehingga kami ketika itu diilhamkan dengan sebuah carta yang berjudul Belajar Sifat 20 dalam masa 20 minit. Sifat 20 yang kalau dihimpunkan kitabnya mungkin sebanyak madrasah ni, uraian dia, tafsiran dia, ilmu dia, syarah dia. Tetapi Allah bagi ilham, kami tulis dekat dalam satu kertas A4 yang dihimpunkan dalam sebuah rajah, memahami sifat 20 dalam masa 20 minit. Jadi tidak ada lagi alasan nak menyatakan bahawa sifat 20 ni susah. Sifat 20 ini yang kami dapat daripada pembelajaran dengan Walid Al-Malik, dia merupakan ta'rif daripada lafaz jalalah alif lam lam ha. Ta'rif lafaz jalalah alif lam lam ha, bukan ta'rif zat Allah, bukan ta'rif kepada Allah, tapi ta'rif kepada lafaz jalalah alif lam lam ha. Setiap pembelajaran dia bermula dengan ta'rif. Kalau kita mentarifkan sebuah mesin yang canggih seperti BMW 7 Series contohnya. Jadi BMW 7 Series nak ditarifkan sehingga jamik manik, rasanya kitab sebesar setebal satu kaki agaknya, mentarifkan sehingga jamik manik. Jamik manik tu kena mengaji pula apa jamik manik tu, mengaji usul fiqh. Ingat dulu, simpan dulu apa dia jamik manik, nanti kaji kemudian. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kan pula lafaz jalalah yang bernama alif lam lam ha. Ta'rifkan, tengok. Nak boleh dibandingkan ke dengan Mercedes 7 Series, mesin yang paling canggih atas muka bumi contohnya. Nak dibandingkan ta'rif dia, ta'rif ni pembelajaran ta'rif ni, dengan Tuhan yang menciptakan Mercedes
BMW 7 Series tadi. Sudah tentulah lebih complicated daripada tarif BMW 7 Series. Namun, indahnya ulama-ulama silam punya firasat laduni, tarif ini diertikan dalam kata patah yang singkat, iaitu sifat 20. Nak mengenali Allah melalui jalan akal, sepatah saja sifat 20. Masya Allah, tabarakallah. Melalui jalan akli, jalan akal tu baru peringkat akal. Belum di peringkat zauqi lagi. Tak cukup akal. Akal ni berlegar-legar di sini, baru nama dia ilmu kalam. Kalam ni maksud dia bercakap, menulis, berbincang, berbicara kalam. Bermain kat sini semua ilmu kalam. Kalam tak cukup. Baru muslim, baru mukmin, belum muhsin. Kita nak jadi muhsin. Muhsin main je kat sini. Jadi perjalanan kita pendek je, daripada sini pergi ke sini. Itu nama dia zauqiyah syuhudiyah. Tauhid zauqiyah wa syuhudiyah. Ini yang kita belajar pada guru Arifin Billah, yang kita cuba hadirkan, kita cuba highlightkan, kita cuba famouskan, kita cuba ketengahkan dalam masyarakat. Kerana guru-guru ini diperlecehkan, diperhinakan, dipandang sepi, dikatakan sesat. Sekurang-kurangnya hidup kita sebelum kita mati adalah sikit, tak sebesarlah sumbangan kita nak dibandingkan dengan seekor pipit yang mengambil air, yang ingin memadam api Nabi Ibrahim. Sumbangan kita lebih kecil daripada pipit berkenaan. Mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahsanu amala, sebagai amal soleh, dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas niat yang ikhlas. Mudah-mudahan diberikan anugerah sebagai muqarrabin dan siddiqin, lalu di akhirat nanti di kalangan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama memperdengarkan kalam-kalam Allah, mutakalimmun Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tak lain hala tuju kita, jangan kita lupa hala tuju kehidupan kita. Saya pun tak tahu hala tuju saya apa pun saya tak tahu sebelum ni. Alhamdulillah difaham oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mutakalimmun Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita mengetahui hala tuju hidup kita ni terus di hadapan iaitu hala tuju apa dia? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Membedah siasat betul-betul la ilaha illallah apa dia. Bukan hanya menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tak tahu, kosong je. Dia tak amaliyahkan dalam kehidupan harian. Itu tak. Siapa yang tak mengamaliyahkan dalam kehidupan harian la ilaha illallah, seperti kata Allah berkata dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri dia ada penyakit. Penyakit apa? Keakuan diri. Saya menceritakan tentang diri saya. Apabila kita tak membedah siasat yang tadi tu, la ilaha illallah tu, la tu tak betul menafi. Nafi tu macam mana? Nafi betul-betul dalam kehidupan harian dia yang ada hanya Allah. Apa dia? Pergerakan kita, keputusan kita. Keputusan apa kita nak buat keputusan? Bergantung harap dengan Allah SWT. Itu dia. Macam kita nak bergantung harap dengan mak bapak kita dulu. Kita kecil-kecil dulu kan. Kita bergantung harap dengan mak bapak kita je. Macam itulah kita bergantung harap. Itu pelajaran tau. Kalau kita tengok budak kecil kan, dia bergantung harap dengan mak dia je. Bergantung harap dengan bapak dia je. Pergi sekolah, bapak hantar. Balik, bapak dia hantar lagi. Dia mengharap. Dia mengharap bapak dia hantar. Maksudnya mengharap gitu. Itu pelajaran pelajaran untuk semua, termasuk saya. Tetapi bila difaham oleh Allah, itu adalah satu pelajaran bahawa pengharapan kita hanyalah pada
Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada itulah yang saya cakap tadi, kita boleh yang dikatakan merawat, merawat yang dikatakan dalaman kita tu, yang ada penyakit fi qulubi marad tu. Dalam diri kalian ada penyakit. Allah Taala beritahu. Penyakit apa? Keakuan diri. Jangan ada rasa diri. Kan? Jangan sampai terlihat adanya diri. Pengharapan tu bukan dengan makhluk. Kan? Nampak je kita dekat dalam kehidupan harian. Maksud saya begitu. Nampak je berkehidupan dengan Allah. Nampaknya berkehidupan dengan semua macam masyarakat yang dah jamaah nahum jamaah ni, bercampur baur ni, tetapi hati dia tetap dengan Allah SWT. Macam saya cakap tadi, pengharapan hanyalah kepada Allah. Keputusan apa pun dia harap daripada Allah SWT. Baru cantik dia punya tu. Perjalanan dia tu. Saya gitulah. Saya perang gitulah. Cara perang saya macam itulah. Bagi saya perang bodoh saya gitulah. Gitulah. Sebab saya membodohkan diri saya. Perang bodoh saya macam itulah. Saya harap dengan Allah Taala. Yalah, saya bodoh tak ada apa. Jahil tak ada apa. Al-mukasyafa ghaibul fuqara, fakir, bukan bodoh lagi, fakir. Saya lah. Memang itu doa Saidina Ali. Bukan kecil-kecil punya doa. Sampai saya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memohon izin dengan guru. Ustaz, saya nak kebenaran ustaz untuk ustaz cakap teruskan. Selama ni saya mengikut doa-doa tu, tapi bila saya dapat tahu rahsia tu, ni memfakirkan diri ni, baru saya minta izin dengan guru. Ustaz, saya mohon untuk amalkan doa ni. Ustaz cakap teruskan. Alhamdulillah, saya lega dah. Kan? Jadi al-mukasyafa ghaibul fuqara, maknanya Allah Taala mengungkapkan perkara-perkara aib. Kita dah fakir ni, Allah Taala mengungkap. Itu doa Sayyidina Ali. Saya tak ingat siapa nama orang tu yang Ustaz Aziz cerita di Singapura tu. Inilah doa dia. Yang dapat. Yang diamalkan. Amalkan tu bukan dalaman, bukan diamalkan melalui luarannya. Dia fakir betul-betul ini. Fakir. Bersangkutan dengan yang dikatakan la ilaha illallah. Tak ada keakuan diri kita. Dia yang ada hanya Allah. Yang sebenarnya. Kita bawa amaliahkan dalam kehidupan hari. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita yang susah ni? Kan? Yang kita nampak susah, tapi tak apa ya Allah. Ini engkau uji, ini hadiah. Kan? Ini sukar, tapi ini yang aku nampak ni adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dalam keluarga saya. Malam tadi sampai sekarang lah, masih saya tak tahu keadaan banjir yang berada di Johor. Saya bermuzakarah sekejap dengan adik lah saya, kan, dalam telefon kan. Ini bukan ujian, saya cakap dengan adik saya. Ini bukan ujian. Bah yang datang ke rumah itu bukan ujian. Itu adalah teguran untuk keluarga saya lah. Dan ini terus terang saya cakap ni, bukan main-main ni. Kan? Ini teguran supaya apa? Itulah. Kita nak kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala apa tu? Supaya kita kembali, kita nak kenal diri, kenal Allah ni. Itu bukan ni. Lain pula yang Ustaz cakap tadi, kan? Orang yang tak kenal diri kenal Allah dengan yang dikatakan kenal diri kenal Allah ni mukmin, kan? Mukmin ni orang kenal diri kenal Allah, mukmin. Baru dikatakan ujian. Itu yang sedap tu, walaupun dia bergoyang, kan? Siapa yang tak kena ujian? Semua kena ujian. Orang yang kenal diri kenal Allah, mukmin. Kalau dia mukmin pasti dia Islam. Kalau dia Islam, dia betul belum tentu dia mukmin. Kalau betul-betul dia tak mengamalikan dalam kehidupan harian dia la ilaha illallah. Tu saya nak beritahu. Jadi begitulah kehidupan dia. Kita tak anggap apa-apa yang musibah yang melanda tu, tapi kita nampakkan itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita nak turun. Saya pun nak turun ni. Saya pun nak turun insya-Allah dengan izin Allah. Saya tak tahu bila saya akan bergerak. Nampak. Saya akan turun juga membantu, kan? Dengan kasih sayang. Saya tak tahu kasih sayang tu dulu dia mencampak saya, kan? Saya ni sikit-sikitlah campak saya, kan? Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala campakkan saya lagi dalam kasih sayang dia. Nak jumpa dia. Dia nak campak saya, nak tenang, tak apa. Saya dengan kasih sayang. Tapi itu Allah Ta'ala letakkan mana saya tahu, kan? Sebab Allah Ta'ala kita dah rasa Allah Ta'ala mengatur diri kita, kontrol diri kita, kan? Selama ni selama ni kita anggap kita yang kontrol diri kita. Tapi alhamdulillah, itulah kasih sayang yang kuat. Yalah, yang selalu kita bawa nak sebatikan dalam kehidupan harian kita, iaitu apa dia tadi? Merawat
merawat dalaman kita. Syifa wa rahmatul lil mukminin. Dia menggunakan syifa tadi. Syifa tu apa dia? Itulah. Kalau syifa tu maknanya dia tak ada keakuan diri dah. Kan? Dia keadaan begitu. Bila tak ada keakuan diri, dia akan nampak olahan-olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah. Allah Taala akan buka perkara-perkara gaib ni, dia buka. Sampai dia tak nampak dunia ni, dia buta dah. Bukan dunia, tapi dia menjalankan kehidupan. Tapi cantiklah kehidupan dia. Apa benda ni? Relax je aku tengok dia ni. Kawan saya cakap, engkau ada masalah tapi aku tengok kau relax je. Ini saya nak cakap rahsia. Bukan saya relax. Tapi saya teringat satu cerita yang diceritakan oleh Syekh Aziz, bahawa sedang berperang, Sayyidina Abu Bakar dia relax. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Sayyidina Umar perasan. Dia bercakap balik dengan Sayyidina Abu Bakar, aku nampak kau relax. Lebih kurang gitulah perkataan dia lah. Aku nampak kau relax je. Maksudnya tenang, dia nampak tenang kan. Tapi maknanya bila ditanya, sebenarnya dia kata istiqamah di dalam, iaitu la ilaha illallah tu. Nafikan keakuan diri. Betul. Kita nampak macam ganas kan. Sayyidina Umar pun sama je lah kan. Dia pun tak ada keakuan diri juga. Yang Rasulullah ajar kan. Tapi Abu Bakar ni lebih tenang lagi. Kita pun rasa. Jadi kita nak cakap di sini, bila kita mengamaliah dalam kehidupan harian, dia akan rasa tenang tau. Masalah apa? Engkau ni, aku tak tahu, engkau ni macam tak ada masalah lah. Padahal kita kesana kemari, jadi tak rasa masalah pun. Tapi sebab kita merasakan bahawa setiap apa yang kita buat diatur oleh Allah SWT, makna ada masalah apa bendanya, tak ada. Macam gitulah lebih kurang betul lah. Cakap bodoh saya inilah kan. Itulah. Jadi saya memfakirkan diri saya. Itulah rahsia memfakirkan dirilah. Sebab saya tak nak ada apa-apa kan. Semua orang ada ilmu. Banyak orang ada ilmu. Kulau kanal bahru min dadali kalimati rabbi lan nafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Dalam keadaan itu dihimpunkan apa-apa yang ni dijamakkan semua. Apa yang Allah Taala itu daripada ilmu Allah, kita bawalah wahadah. Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti cantik. Itu yang terbaik tu. Bukan kita nak kata kita baik, tapi dalam keadaan itu yang sebenar-benarnya mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bawa mengisahkan Allah tu? Nur Muhammad, sirullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri kalian semua, dalam diri kita semua ada. Dia membawa apalah ilmu ke apa ke, semua dia bawa. Ilmu-ilmu yang daripada mana luar pun semua dia masuk. Dia pun tak kena mengisahkan Allah. Dalam keadaan orang yang memfakirkan diri ni, itu rahsia dia. Saya bukan tahu rahsia, tapi Allah Ta'ala menceritakan tentang rahsia-rahsia, sir-sir yang Allah Ta'ala nak ceritakan pada petang ni. Benda ni saya dah pernah dengar, tapi tak tahu dia datang balik kan. Bukan saya nak meniru, tapi dalam keadaan Allah Ta'ala letakkan ni, keadaan untuk kita nak sama-sama lah, kita nak membangkitkan semangat kita, membangkitkan kita punya kekuatan dalaman kita ni. Apa dia? Itulah kata dia. Yang paling penting adalah Mahdi mendapat petunjuk, iaitu kenal diri, kenal Allah, mendapat petunjuk. Saya menceritakan bahawa dengan sahabat-sahabat saya sekalipun, itu yang paling penting. Mahdi di dalam Mahdi. Mahdi mendapat petunjuk dan dia akan memberi petunjuk nanti. Jadi bila dia dapat petunjuk yang zahiriah, zahiriah yang Mahdi itu pasti. Daripada jauh pun dia boleh, dari jarak jauh pun dia boleh membai'ah. Jadi kita kena merangkaklah. Dalam salji mana pun kita kena merangkaklah dalam hadis tu. Merangkak betul-betul. Dengar betul-betul. Maknanya pelajari betul-betul ilmu kenal diri kenal Allah ni, bawa lah betul-betul amaliah. Nak berangkat ke, nak apa ke, nak tergolek ke apa macam, nak zuk ke macam mana dengan Allah Taala, kita dalam keadaan membangkitkan semangat kita semua. Apabila betul terzahirnya, tak lama lagi insya-Allah mudahlah kita dapat link gelombang. Gelombang iaitu yang dikatakan nak merangkak apa lagi, insya-Allah gelombang yang paling canggih sekali. Yang paling canggih lagi. Itulah yang dikatakan orang yang dapat petunjuk itu Mahdi. Itu kita sentuh di situ, dia dah dapatlah kenal diri, kenal Allah, pasti akan. Memang dia dapat Mahdi dah tu. Dia sentiasa bersama. Dia mengajakkan. Sebab kalau Imam Mahdi yang sebenar, dia akan bawa yang ni juga. Bukan kita baru nak belajar nanti. Bahaya kalau macam tu, baru nak belajar kan. Tak tahu cara apa kita nak ni kan, insya-Allah. Mudah-mudahan
kita nak cerita ni sebab kabar gembira, mubasyiran wa nazira bila dapat Mahdi. Mubasyiran wa nazira. Siapa pun orang tanya saya, IM tu apa dia, saya akan cerita. Mahdi tu adalah dalaman mendapat petunjuk. Saya ada cerita sebelum ni. Dekat seorang pakcik, bakal pakcik saya, bakal paksu saya di Sungai Petani. Bakal paksu saya. Saya cakap inilah yang sebenarnya. Mahdi mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Bila dia dapat petunjuk, itu yang penting. Dia pegang dada dia ni. Ya Allah, aku baru tahu rahsia ni. Rupanya Mahdi ni mendapat petunjuk dulu, dia kata. Ya Allah. Jahil pakcik ni, dia kata. Saya, masa itulah dia dapat tahu rahsia ni. Saya tak tahu nak cerita apa. Saya lepas sembahyang solat dengan dia 2 rakaat. Solat jamak kasar tu. Saya buat, baru dia Allah Ta'ala buka cerita ni. Saya cerita sikit-sikit je sebenarnya. Tak ada apa pun. Saya bukan orang yang berilmu, tak ada apa pun. Saya kosong, tak ada apa. Saya tak ada fakir, tak ada apa. Saya tak tahu datang tu daripada mana, saya tak tahu. Tapi kita tahulah, kita yakin datang tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah anzala 'abdil kitaba wa lam yaj'alhu, tak ada bengkok. Kita yakin apa penyampaian. Sebab saya cakap mutakalimun ni, kalau kita bersembang ni, sembang-sembang ni, bila kita betul-betul kenal diri, kenal Allah, maknanya kita betul mutakalimun. La mutakalimun. Bukan di sini saja yang dapat ni. Bukan saya di hadapan Anas yang dapat, yang dengar dekat ni dapat. InsyaAllah jauh dia akan dapat. Jauh di sebelah kampung, silap di sebelah Johor pun dapat, insya-Allah. Itu kita yakin. Sebab bukan mutakalimun kita. Itulah la mutakalimun. Belum lagi la, yang samalah, termasuklah seiringan lah. Lahu la hayyun la alimun la qadirun sumul la dia fakir. Insya-Allah dapat barakah semua, dapat. Itu kita yakin. Bukan YouTube lagi. YouTube ni dunia, ini seluruh alam, insya-Allah dapat. Yakin di situ. Sebab apa? Kita dah betul-betul yakin yang Allah Ta'ala didik kita memang fakir. Kau kena fakir. InsyaAllah. InsyaAllah kau yakin. Talk dengan keluarga pun tak ada buka. Saya tak buka pun. Tapi kita hadirkan insyaAllah rohania. Seperti Ustaz Azan cakap tadi. Bila hadirkan arwah tu, saya dapat sentuhan lah. Seorang ibu yang memang cakap dan melalui hati tadi tu kan. Ya Allah. Saya cakap. Jadi Alhamdulillah kita hadirkan arwah yang baik tu, dapatlah kata tu memang dapat barakah. Dia orang yang mendapat yang dikatakan husnul khotimah lah sebenarnya. Kita yakin memang orang macam tu kita dapat. Sebab tu kita bila macam ni, saya pun hadirkan mak bapak saya kan, dengar sama-sama kan. Kita yakin insya-Allah sama-sama kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita keteguhan, salatun daimun sentiasa berterusan, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendoakan sama-sama kita ni mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur lagi sekali di waktu asar dapat saya bersama-sama lagi dengan guru pembimbing yang masih lagi mengajak rohani ini untuk mengisahkan Allah. Setiap kali talk, setiap kali rohani itu terisi. Jadi saya rasa amat bersyukur bila berada di bumi Perlis. Syukur Alhamdulillah sebab kalimah la ilaha illallah dah mula bergema di dalam hati. Dah mula nampak kebesaran Allah, tips-tips yang diberi. Syukur Alhamdulillah masih lagi dipraktikkan. Dari kalimah la ilaha illallah, la itu adalah pakaian kita. Apakah pakaian kita? Pakaian kita adalah iaitu menafikan kita punya ikudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan siapakah yang ada sifat-sifat tersebut? Tak lain iaitu Allah. Iaitu kita mengesahkan dia. Jadi bila kita mengesahkan dia, guru pembimbing rohani sentiasa mengingatkan bila kita berjaya melakukan sesuatu ibadat, contohnya kita berjaya
dalam bulan Ramadan contohnya. Kalau kita berjaya membaca sampai tiga kali khatam Quran, kita boleh sembahyang tahajud bersama-sama di masjid. Kita bersedekah dengan banyak ketika di bulan Ramadan. Kita buat pelbagai amal ibadat, tapi jangan sandarkan amal ibadat itu kepada diri kita. Sebab pakaian kita adalah iaitu tidak memiliki apa-apa. Kita seperti patung. Jadi guru pembimbing sentiasa mengingatkan, jangan sekali-kali bersandar. Sebab kita tak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Jadi bila kita berjaya buat sesuatu, sentiasa ingatkan diri kita bahawa yang beri kita boleh bangun tahajud, kita boleh baca Quran sampai 3 kali khatam, 4 kali khatam, kita boleh buat pelbagai amal ibadat, bersedekah dan sebagainya, bukan kerana untuk berlumba-lumba, bukan untuk menunjukkan aku boleh buat, aku ini, aku itu. Tapi ingatlah Allah yang memberi kudrat kepada kita sehingga kita boleh melakukan amal-amal ibadat itu. Syukur Alhamdulillah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cukup dia memuji dirinya sendiri. Sekalian apa pun yang diucapkan, apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Auza'i, Syekh Latif dan juga Arifah Sa'diah, semuanya itu daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus yang mana Allah sentiasa merasakan dirinya memuji dirinya. Kalam-kalam yang disebut tadi semua kalam-kalam Allah. Semuanya kalimat-kalimat Rabbi, kalimat kudus yang diucapkan tadi. Tak lain, ala tujuannya tak lain, tetap juga mengajak sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Itu tetap tidak berubah. Apa pun perkataan yang keluar, pastinya daripada anzala ala abdil kitabah walam yaj'al lahu iwaja. Bagi pendengar-pendengar YouTube, pendengar-pendengar yang kita tidak kelihatan, kita meyakini bahawa yang dipandang bukan ramai, tapi yang kita pandang adalah keaslian tadi. Keaslian yang kita ucapkan tu bukan ada sandaran untuk selain daripada nak mentajalikan apa yang telah Allah arahkan. Itu kita nak duduk situ. Kita tak mau duduk ada keakuan diri. Kita nak sesuatu tu biar ramai dengar tu. Tak. Nanti kita kena ujian macam Nabi Yunus. Berpuluh tahun dia sampaikan kat dia punya kampung bandar tu. Seorang pun tak nak ikut. Jadi Allah tak suruh pergi dulu, dia dah pergi dulu. Kerana dah berpuluh tahun tak ada seorang pun nak ikut. Teruknya Nabi Yunus kena. Belum Nabi Nuh lagi berdakwah. Beratus tahun. Hanya berapa orang je. Kan? Jadi kita jangan kita berdakwah, kita nyampaikan talk ni tadi, nakkan orang cepat. Cepat nak. Cukup kita yakini yang kita sampaikan tu tadi betul-betul asliah. Bukan ada keinginan apa-apa. Kalau ada keinginan apa-apa, berarti tak asliah, dah bercampur. Jadi Alhamdulillah masih lagi dalam keadaan kita kekalkan tu. Nanti ujian orang ramai-ramai nanti kita pula nanti akan berubah pula nanti. Eloklah keadaan kita dalam keadaan kita tetap mengesahkan Allah dalam menyampaikan, tak ada rasa keinginan keakuan diri yang lain. Nak ramai-ramai, kita dah cukup dah. Hanya Allah, Rasul, orang-orang yang Allah Ta'ala, malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala hantar, roh-roh, ada bersama kita lebih ramai lagi. Cukup kita rasakan gitu. Sebab penghujung zaman, akhir zaman ni mereka lebih suka kepada ke arah yang selain daripada Allah. Keasyikan kepada Allah tu mereka tak ada tahu nilai. Jadi mereka tahu nilainya adalah selain daripada Allah. Apa dia? Untuk memuaskan keinginan hawa nafsu dia, dia itu je. Tetapi sebenarnya keinginan kita kepada Allah adalah mengesakan Allah. Bagi mereka itu dia menganggap satu benda, perkara ni satu remeh-temeh.
tak mendatangkan keuntungan yang jelas bagi dia. Dia tak nampak keuntungan yang paling bahagia adalah orang yang betul mengesahkan Allah. Dia yang paling beruntung, kata Allah. Dan Rasulullah kata dia yang paling manis hidup dia. Jadi tak heran lah. Maknanya kita kalau dinampakkan orang ni berhasil buat gini-gini, itu urusan dia. Cerita yang Allah nak ceritakan. Pernah satu orang tu lahir-lahir buta, mata dia gini. Kita tengok dalam tu, diceritakan bagaimana orang ni buta daripada lahir. Tapi dia boleh bahagia. Sebab apa? Sebab apa dia bahagia? Sebab dia rasakan diri dia tenang dengan Allah. Dia belajar mengenal diri, mengenal Allah. Dia tahu bahawasanya sikit dia guru tu, mursyid tu ajarkan dia, terus meresap dalam diri dia. Bila orang besar-besar interview dia, kenapa kau tenang, kau tak nak minta ke untuk dapat melihat kat dunia? Dia cakap apa? Orang yang tadi, saya dah cukup bahagia dengan Allah, buat apa saya nak melihat yang lain lagi? Saya bersyukur Allah bagi saya tak dapat lihat. Bayangkan gitu. Kita diberi penglihatan, kita tak bersyukur lagi dapat melihat. Kenapa jadi begitu? Kata dia Syekh Latif kata, Igulu bihim marad. Hati kita ni berpenyakit, kita biarkan. Lepas tu kena salah sana. Memang kerja je orang penyakit hati ni, dia akan salahkan orang lain. Dia tak tengok diri. Tapi kalau orang yang betul, dia akan salah diri dia. Dia akan tetap nak buang keakuan diri dia. Dia tak nampak yang. Dan lain dia nampak semuanya. Dia nampak pergerakan Allah. Allah yang gerakkan. Allah yang cakapkan pada orang ni. Baik dia musuh ke baik apa, tetap juga. Dia tenang macam Sayyidina Abu Bakar kata Syekh Latif tadi. Orang berperang kelang kabut dengan muka. Kelang kabut dia perang kan. Tapi Abu Bakar dia tenang. Dia dengan Allah. Dia nak jaga dia dengan Allah tu lebih mustahak. Bukan musuh tu dia nak jaga. Itu tadi. Itu rahsia-rahsia orang yang dekat dengan Rasulullah. Orang yang betul kenal diri, kenal Allah daripada Rasulullah, guru mursyid dia. Ajarkan gitu. Abu Bakar, kau jangan takut. Allah dekat dengan kau. Sampai Rasulullah SAW istiharkan bahawa Allah tu terlalu dekat dengan kau. Gitu. Kita nak belajar dengan guru mursyid ni, nak sampai guru mursyid tu istiharkan bahawa engkau dah memang. Engkau dah dapat. Ya, teruskan. Itu dah daripada mulut guru tu. Teruskan. Maknanya daripada mulut Allah. Untunglah. Tapi masih lagi guru tu tak. Dia senyap lagi dia. Kau buat macam mana pun dia senyap, dia diam, teruskan lagi. Tapi kalau dia dah yakin ni, terus. Pergi uzlah ke mana pergi, aku tak risau kau dah. Kau tetap bawa manusia mengesahkan Allah. Itu tadi ya. Jadi kita tengok. Kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak sebab dibagi pengetahuan di sisi Allah menerusi nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi nur Nabi Muhammad SAW sentiasa menyuluh kita. Belum lagi kita nak, dia dah sentiasa suluh kepada kita. Untuk menyatakan, suluh dia tentu menyatakan yang wujud hanya Allah. Jangan ada keakuan diri. Itu ya Nur Muhammad tu sifatnya gitu. Ya, dia menyuluh. Sebelum ada apa-apa lagi, Nur Muhammad ni dah memang suluh semua. Sekalian alam semuanya belum ada, Nur Muhammad Allah jadikan yang pertama. Untuk tujuan tak lain menyatakan keesaan Allah. Menyatakan wujudnya hanya Allah Subhanahu. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Petang-petang ni alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina.